مشايخنا وشيخنا. وصلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسول. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Artinya, suruh olehmu dengan berbuat yang kebajikan dan tegah olehmu daripada mengerja yang kejahatan. Padahal sekalian mereka itu yang berpegang atas demikian i'tiqad itu mengetahui ia akan pekerjaan yang betul yang disuruh oleh syarak, seperti mengenal Allah dengan sifat 20, dan seperti sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan. Tetapi mereka itu bilang, yakni berkata, bilang ni yang berkata ataupun beriktikad, yang demikian itu payah atau banyak orang yang mengerjakan dia, maka berkehendaklah mereka itu mencari akan yang mudah atau yang nadir-nadir. Apa nadir? Yang jarang-jarang orang buat. Itu kata yang nadir, iaitu yang jarang-jarang. Yang jarang-jarang orang buat, yang jarang-jarang berlaku, tu orang panggil nadir. Padahal tiada ada yang demikian itu yang sebenarnya. Ini amalan-amalan mereka yang menyimpang daripada syarak itu
hanyalah direka-reka, bukan pun ada tempat ambilan, melainkan yang sesat dan karut. Dengan sebab itulah disembunyi akan dia, yakni diamalkan dengan sembunyi-sembunyi. Dan mereka itu hendak mensah akan sembunyi itu dengan katanya, dan mereka itu hendak mensah akan sembunyi itu, yakni mereka yang berkata mereka lah yang sebenarnya, padahal mereka beramal dengan sembunyi-sembunyi. Dengan katanya orang alim sembunyi ilmu ini, maka jadilah mereka itu sengaja mencari yang karut. Maka jadilah mereka itu sengaja mencari yang karut itu, dan sengaja pula mereka itu meninggalkan ilmu yang sebenarnya, kerana pada i'tiqad mereka itu yang sebenar itu kurang dan yang karut itu lebih. Ni panggil, dia nak cerita ni apa, mengenai orang-orang yang sesat, belajar ilmu, tak nak belajar kat masjid, tak nak belajar kat surau, tak nak belajar dekat sekolah pondok, tak nak belajar dekat sekolah agama, tak nak belajar dekat sekolah Arab, tak nak belajar kat tempat-tempat yang nyata benarnya. Nak belajar tempat-tempat yang cerok-cerok, solok-solok, ujung-ujung, tempat-tempat yang sembunyi. Siapa guru dia kita pun tak kenal. Duk kata dia tu tok wali besar, padahal tukang sihir pun tak tahu. Maka tuan musannif kitab ni dia berpesan, jangan duk belajar ilmu-ilmu yang kita tak tahu orang tu mana ambil ilmu dia. Ya, jangan belajar dengan seseorang yang kita tak tahu mana ambilan ilmunya. Kita nak belajar, kita kena tahu tok guru tu belajar dulu di mana. Itu namanya pengajian bersanad. Pengajian mesti bersanad, wajib bersanad. Apa dia bersanad ni? Iaitu ada bertali-talian. Dia daripada gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai guru yang asal siapa? Nabi SAW. Kalau fiqh sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai kepada Nabi. Kita belajar fiqh sampai salah silahnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambilnya Nabi kita Muhammad. Tauhid sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka pula ada sanadnya sampai ke dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tasawuf sampai sanadnya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai sanadnya kepada Rasulullah. Jadi wajib kita nak belajar ilmu yang fardu ain ni bersanad. Bersanad, iaitu ada bertali-talian sampai yang asal. Ada bersalah silahnya. Jadi belajar ilmu tauhid tak ada salah silah, hukumnya haram. Belajar ilmu tauhid hendaklah gurunya ada sanad. Tak ada sanad, hukumnya haram. Itu disebut dalam kitab-kitab tauhid.
Baik, habis. Jadi fiqh itu mudah. Tapi dipayahkan orang. Tauhid itu payah, tapi dipermudahkan orang. Akhirnya fiqh jadi susah, tauhid jadi gunda. Fiqh ni mudah sebenarnya, bukanlah payah. Tapi dipayahkan orang pasal apa? Kalau tauhid nak, kalau fiqh je nak pulung sungguh. Tiap-tiap tahun nak pergi umrah. Duit banyak Fiqh ni mudah tapi dipayahkan orang. Dipayah macam mana? Nak kena pergi umrah ni tiap-tiap tahun. Duit banyak nak kena baca Yasin malam Jumaat. Apa lagi? Macam-macam lah yang sunat-sunat ni dipenting-pentingkan sangat, macam jadi wajib dah. Tapi tauhid tu payah sebenarnya. Tauhid itulah yang payah. Mana kata hendaklah kita jangan sambil lewa dalam bab tauhid. Belajar betul-betul. Matlaah betul-betul. Faham betul-betul. Tapi tauhid tu dipermudahkan orang. Tak nak ngaji. Fiqh tu nak ngaji sangat, nak amal sangat. Tauhid yang lebih wajib pada fiqh tu dipermudahkan orang. Tak ada orang nak ngaji, tak ada orang nak belajar. Akhirnya fiqh jadi susah, tauhid jadi gundah. Tauhid tak reti, fiqh terabur. Tauhid tak reti, fiqh jadi terabur. Ibaratnya kereta tu tak tahu nak pergi ke mana. Kulu kili, lama habis minyak itu. Berterabur. Itulah dia orang hari ni yang paling penting ngaji tak nak ngaji. Yang paling penting belajar tak nak belajar. Tiba-tiba terus nak belajar ilmu tasawuf, nak jadi wali ke nak? Lah jadi kuali. Baik, habis. Maka engkau kata pekerjaan itu tiada jadi kesalahan atas mereka itu, kerana sesungguhnya mereka itu jahil akan pekerjaan yang sebenar. Istimewa pula, yakni lebih-lebih lagi. Istimewa pula, yakni lebih-lebih lagi lah yang salahnya. Maka kita kata itu pekerjaan yang sebenar, maklum pada agama dengan darurah, yakni dengan mudah. Belajar fardu ain ni benda yang mudah dipaham sebenarnya. Maka tiada diuzur akan seseorang jahil dengan dia. Tiada diuzur, ini tidak dikecualikan. Tidak diuzur, ini tidak dikecualikan akan seseorang jahil dengan dia, yakni tak dikecualikan satu orang itu daripada tidak menuntut ilmunya. Ilmu apa tadi? Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf ni. Tak ada satu orang pun dikecualikan daripada belajar. Mereka semua wajib belajar. Mereka orang gila Dan kufur bagi orang yang mengingkar akan dia. Siapa kata tak wajib kena Allah, maka dia kafir. Siapa kata tak wajib belajar kena Allah, ada dah di Malaysia ni.
banyak. Pakai jubah, pakai sorban, mengajar agama handal. Tapi bagi dia belajar sifat 20, belajar ilmu mengenai Allah tak wajib. Dia kata ilmu sifat 20 ni hanyalah penting pada tahun 300 Hijrah dulu sebab nak melawan orang-orang Mu'tazilah yang sesat. Sekarang ni orang-orang Mu'tazilah dah tak ada, maka tak wajib lagi nak belajar ilmu sifat 20. Maka belajar ilmu sifat 20 itu sebagai ilmu tambahan saja. Oh ni fahaman orang hari ni. Dia tak tolak. Dia kata tak wajib, hanyalah ilmu tambahan. Habis nak kenal Allah lagu mana? Nak kenal Allah lagu mana, tanya dia tengok. Dia kata cukuplah kenal Allah Ta'ala duduk atas arash, Allah bermata, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Dia naik balik bila? Ni puak-puak sesat ni. Puak sesat yang duk ada leni ni, dia bukan duduk di kampung solok-solok lah, bukan duduk kampung ceruk-ceruk pedalaman lah. Duduk dia di jabatan-jabatan yang namanya jabatan agama kadang-kadang. Yang pegang institusi agama. Ini masalah ni. Dia selinap masuk macam mana ada tu. Dia dapat kerja melalui sijil dia. Maka orang tak pandang salah. Pasal duduk menyelinap, duduk di sebalik jabatan agama dan sebagainya. Ni puak-puak ni, Abdul Wahab ni. Puak-puak Abdul Wahab yang sesat ni. Ni puak ni susah. Baik, habis. Dan telah berkata Syekh Qurafi, wa'lam annal jahla bima tuaddi ilaihi hadhil ad'iyata laisa uzran indallahi ta'ala لأن القاعدة الشرعية دلت على أن ما يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل على الله. ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن المكلف دفعه bimuqtadil ada. Ada ta marbutah depan tu. Bimuqtadil adati yakunu udhran kama law tazawwaju yazunniha
dizonkannya, disangkanya. Yazunniha ajnabiyatu wa aslu hadzal fasadu ad-dakhilu hadzal fasadu ad-dakhilu 'ala al-insani fi hadhihi al-ad'iyati innama huwal jahlu fahzaru minhu wahrisu 'ala al-'ilmi fahuwa najjatu kama anna al-jahla huwa ad-dalalu. Boleh? Kau mengaji buah bagi tak? Tak buah bagi pun tak apa. Esok mengaji nahu esok pandai. Kalau saya lu ngaji saya buah. Artinya ketahui olehmu bahwasanya jahil seseorang dengan barang yang membawa kepadanya oleh ini segala dakwa, iaitu tiada ia jadi keuzuran pada Allah Ta'ala, kerana bahwasanya bagi kaedah yang bangsa kepada syarak, yakni yang dinisbahkan kepada syarak, iaitu menunjuk ia atas bahawasanya barang yang dapat mukallaf menolak akan dia, iaitu tiada ia jadi hujjah bagi orang yang jahil atas Allah Ta'ala. Maknanya wajib belajar ilmu tauhid sekurang-kurangnya, boleh menolak perkataan orang-orang sesat, walaupun tidak sampai kepada boleh berhujah, tapi hati boleh membezakan sampai kita tidak terpengaruh dengan kesesatan orang-orang yang menyesatkan. Kita boleh beza sekurang-kurangnya. Walaupun tak boleh nak berhujah, tapi sekurang-kurang boleh bezakan, dan kita tak terikut dengan mereka. Faham? Boleh tak kita ikut liberal? Boleh tak kita ikut nasionalisme, kapitalisme, materialisme dan sebagainya? Tu ism-ism yang dicipta oleh kafirin tu. Boleh tak kita jadikan sebagai cara hidup kita? Orang kata apa? It's the way of life. Wajib kita lawan. Tu semuanya batil. Tu namanya taghut. Dalam Quran dia kata wajtanibut taghut. Hendaklah kamu jauhi taghut. Apa dia taghut ni? Ta alif ghin waw ta. Taghutun. Apa dia taghut? Taghut ni ialah kaum yang melampaui batas. Tu dia taghut. Ta alif ghin waw ta. Taghutun. Ta bukan ta, ta. Taghut ni kaum yang melampaui batas, ataupun perkara yang melampaui batas. Itu nama kata taghut. Apa dia taghut ni? Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang tidak mahu menghukum dengan hukum Quran dan hadis. Dia jadi pemimpin tapi tak nak menggunakan pakai hukum Quran, hukum hadis. Itu taghut. Kita dilarang mendekati mereka. Dalil wajtanibut taghut, dan hendaklah kamu jauhi taghut.
Melainkan kamu duduk dekat dengan dia tu pasal kamu nak pergi dakwah dia. Kalau kamu yakin kamu kalau pergi dakwah dia, tak akan terkena fitnah dia, tak akan terkena kerosakan dia. Sehari pergi kata nak pergi dakwah, rupanya dah duduk dekat dia, jadi teruk pada dia lagi. Ada orang pun lagu tu, dia elok-elok jadi paling baik, berkawan dengan Taurut, dia lagi teruk pada Taurut. Taurut teruk, dia teruk lagi pada Taurut. Ni bahaya kawan dengan buat-buat ni. Alaikum bil uzlah, kata Imam Ghazali. Hendaklah kamu beruzlah. Itu yang pertama. Yang kedua, taghut ni ialah segala berhala-berhala yang dibuatkan sebagai sembahan. Apa juga benda-benda yang dibuat sebagai sembahan, itu namanya taghut. Wajib kita jauhi. Dan yang ketiga, taghut itu ialah segala ideologi kufar, fahaman kufar, fahaman yang dicipta, yang direka oleh manusia, seperti fahaman nasionalisme, pragmatisme, liberalisme, apa lagi, ada 25 fahaman yang dicipta oleh kafirin. Kafirin, Brick Adams nama dia. Dia yang mencipta fahaman-fahaman ni, yang diguna pakai oleh manusia hari ni, menjadikan dasar sesebuah negara sosialis, kapitalis, komunis, marxis, nasionalis, liberalis. Ni semua pahaman-pahaman kafir ni, yang hari ni orang Islam jadikan dia sebagai cara hidup. It's the way of life dia. Maka orang macam ni kita wajib jauhi. Melainkan kita pergi tu sebab nak dakwah dia. Orang macam ni wajib kita jauhi. Melainkan kita pergi tu sebab nak tarik dia kepada agama, dengan syarat kamu tak akan tertarik dengan dia. Pasal dah ada orang tu kena nak menarik seseorang yang dah jauh dengan Allah tu kepada Allah, tiba-tiba dia pergi nak tarik orang tu, dia jadi lebih teruk pada kawan tu. Jangan ada buat. Baik. Sebab taghut ni dia otak dia bijak. Dia dajjaliyah. Dia kedajjal-dajjalan. Ni. Dajjal ni maksudnya pendusta agama. Dia boleh jadi orang agama, dia boleh jadi orang tak agama. Bahaya orang lagi ni, bahaya. Ini disebut dalam hadis. Ya. Orang agama yang boleh jadi orang agama, boleh jadi tak agama, bahaya. Tu Nabi kata, ana akhwafu ala ummati, ana minad dajjal akhwafu ala ummati qabla ad-dajjal. Ini selalu kita sebut ni kan. Nabi kata, aku terlebih takut di kalangan kamu nanti datangnya dajjal sebelum dajjal yang sebenar. Maka tanya sahabat, siapakah dia? Qala Nabi kata, ulama usuq, orang alim yang jahat. Orang alim yang jahat ni Nabi kata dajjal. Yang Nabi lebih takut daripada datang dajjal yang sebenar. Dajjal yang sebenar tu boleh dikenali mudah, ada tanda dia. Tapi ulama usuq, ulama jahat ni tak ada tanda dia. Dan antaranya lagi ialah pengikut dajjal.
Kok dia tak jadi Dajjal pun jadi pengikut Dajjal. Kita yang kita takut ini, kok kita tu jadi pengikut Dajjal. Kita nak jadi Dajjal, barangkali tidak takut pasal kita taklim, tapi takut jadi pengikut Dajjal. Jangan lebat main. Dajjal dia takut, pengikut Dajjal dia tak takut, serupa ya, kekal dalam neraka tu. Baik. Kemudian berkata ia, bahkan bermula jahil yang tidak dapat mukallaf menolak akan dia pada kira-kira adat, iaitu adalah ia jadi keuzuran, iaitu seperti berkahwin ia dengan saudaranya. Ini namanya jahil yang tak dapat ditolak lah. Jahil ni ada dua jenis jahil. Satu jahil berdengung. Satu lagi jahil berdengung-dengung. Apa jahil berdengung? Jahil berdengung ni iaitu orang yang tak reti agama, sebab tak nak belajar, maka duduk dalam tak reti itu sampai mati. Itu namanya jahil berdengung. Satu lagi jahil berdengung-dengung. Macam mana? Jahil ni dia tak reti, tapi dia buat-buat reti. Ini namanya berdengung-dengung. Dalam bahasa Arab disebut jahil murakab. Jahil berdengung tadi tu namanya jahil basit. Duduk dalam jahil macam ni boleh membawa kepada kesesatan, terkadang jadi musyrik wal-iyyazubillah. Jahil tak nak belajar, senang cerita. Dua-duanya jahil tak nak belajar. Adakah jahil nak belajar? Ada. Itu namanya jahil taklid. Dia tahu dia jahil, kemudian dia nak belajar. Itu namanya jahil taklid. Mudah-mudahan lepas dia belajar nanti jadi orang alim, orang yang mengerti agama dengan ilmu yang dipelajari. Baik, habis. Padahal zon ia akan dia perempuan ajnabiyah. Dia boleh dia kahwin dengan saudara dia sendiri, padahal dia tahu adik perempuan tu perempuan yang ajnabiyah. Apa dia ajnabiyah ni? Perempuan yang asing, yang bukan saudara. Nak kahwin ni tak boleh kahwin dengan mahram. Nak kahwin kena kahwin dengan ajnabiyah. Maka bermula ilmu itu jadi kelepasan ia, seperti bahawasanya jahil ialah jadi sesat. Maknanya kita menuntut ilmu ni supaya terlepas daripada jadi jahil, di mana jahil itu membawa kepada kesesatan. Al-jahilu aqrabu ilan nar wal alimu aqrabu ilal jannah. Jahil itu mendekatkan diri kepada neraka, alim itu mendekatkan diri kepada syurga. Siapa yang kata alim tak tentu syurga neraka, baik cakap yang macam tu boleh membawa kepada zindik, sekurang-kurangnya berdosa besar, sebab menghina fakta agama, sebab menghina fakta syariat. Maka jaga-jaga lidah, jangan tersalah sebut.
Baik, kita berhenti sekat tu dulu. Dan telah berkata Syekh Ibn Hajar di dalam Kitabul A'lam ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.